Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 19 Januari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Ibarat warga asing di bumi sendiri, itu kebimbangan yang disuarakan sepasang suami isteri dari Kelantan yang kini menetap di Kampung Tengah Kelebang, Melaka berhubung masa depan 3 orang anaknya terutama dalam pendidikan. Tinjauan Malaysia Gazette mendapati Amsyar Akisha yang kini berusia 6 tahun, Bakrul Shah 4 tahun dan Rozi Helmi 7 bulan tidak mempunyai kad pengenalan sejak lahir lagi. Nur Rashiki Mamat yang ditemui berkata punca keadaan yang menimpa 3 anaknya itu disebabkan suaminya Sheikh Amiduddin Shah Muhammad gagal melengkapkan proses pendaftaran kelahiran mereka. Keadaan itu sekaligus mengakibatkan ketiga-tiga anak mereka tidak memiliki MyCard yang dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dah daftar. Warga asing anak pun warga negara pun jadi macam warga asing . Tu kata kalau boleh nak tolong buat lesen anak dengan mak . Senang nak genjit pun macam orang bayar macam biasalah. Macam orang ramai-ramai. Ni kesian dia tak masih baby lagi tak ada seorang anak . Harapan mungkinlah. Nak boleh tolong buat surat IC lah, IC orang lah. Boleh buat surat anak-anak orang ni boleh sekolah. Tambah Nur Rashikin, dia tidak mahu nasib anak-anaknya seperti dirinya yang tidak mempunyai kad pengenalan disebabkan ibu bapanya tidak melengkapkan daftar kelahiran, namun 9 adik-beradiknya mempunyai kad pengenalan. Dia juga berkata memandangkan pendapatan suaminya tidak menentu sekitar RM300 ke RM500 sebulan sebagai pekerja buruh, dia tidak mampu menghantar anak bongsunya mendapatkan suntikan pelalian wajib di hospital kerajaan. Ini kerana mereka terpaksa mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan pembayaran perubatan seperti warga asing hingga dikenakan caj yang tinggi berbanding status warga negara. Orang kalau boleh nak tolong buatlah anak orang yang tu, kalau nasib baik anak orang yang sulung tu tak pernah sakit. Kalau sakit pun kena bayar juga. Anak nombor 2 orang selalu masuk wak kena bayar macam warga negara. Macam warga negara tak ada warga negara Malaysia lah. Nombor 2, nombor 3 ni sekali ginjit RM80. Sekali gerak kat sana RM80. Nasib baiklah dia pun tak sakit lah mana. Demam apa balik makan ubat kat rumah je. Ni kos kalau pergi cuaca kali injek bulan-bulan RM80 satu kali. Dia pernah injek satu kali je orang rasa. Ni tak payah injek pun umur 2 bulan. Apa? Sekarang dah masuk 7 bulan tak injek lagi. Tak ada duit nak injek. Mesti minta RM80 lah sekali injek. Tak pergi-pergi. Sementara itu, Sidang Kampung Hamzah Ibrahim berkata beliau telah mengemukakan permasalahan ini kepada JPM Melaka dan akan berusaha untuk membantu mereka sekeluarga. Katanya buat masa ini pihaknya telah mengumpulkan semua bukti daripada adik-beradik Nur Rashikin termasuk dokumen berkaitan untuk diserahkan kepada JPN bagi tindakan selanjut. Bukti bebas yang dikumpul dalam siasatan Suruhanjaya Sekuriti SC terhadap akaun dagangan Tan Sri Azam Baki menunjukkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu adalah pemegang akaun yang dinamakan dan mempunyai kawalan ke atas akaun dagangan tersebut. SC dalam penjelasan lanjut daripada kenyataannya semalam menambah, Tan Sri Azam juga mengendalikan akaun yang dibukanya dan beliau telah memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun tersebut. Menurut Suruhanjaya itu, susulan dapatan tersebut, SC membuat keputusan bahawa tiada pelanggaran Seksyen 25/4 daripada Akta Industri Sekuriti /Deposita Pusat 1961. Kenyataan ini adalah penjelasan lanjut yang dibuat oleh SC semalam. Dalam kenyataan semalam, pengawal selia kewangan negara itu memaklumkan ia tidak dapat memastikan secara mutamat sama ada berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SICDA dalam akaun dagangan membabitkan Tan Sri Azam. Menurutnya, remit pengaturan SC tertakluk di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993/SCA, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan Akta Perindustrian Sekuriti /Deposita Pusat 1961/SICDA. Siasatan ini untuk memastikan sama ada berlaku kemungkinan pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SICDA yang memperuntukkan bahawa akaun dagangan mesti dibuka atas nama pemilik beneficial atau penama yang diberi kuasa. Selain itu, Seksyen 25/4 SICDA menetapkan bahawa
bahawa semua urus niaga sekuriti hanya boleh dilakukan oleh pemilik manfaat sekuriti atau penama yang dibenarkan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menggempur 2 buah hotel bajet dipercayai menyajikan gadis Thailand sebagai pelacur menerusi ops gegar di Subang Jaya malam tadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, seramai 14 warga asing ditahan dalam serbuan itu membabitkan 12 wanita warga Thailand, seorang wanita Myanmar dan seorang lelaki warga Britain. Menerusi satu kenyataan menurut beliau, operasi tersebut dijalankan secara serentak ke atas kedua-dua buah hotel bajet sekitar pukul 8.45 malam. Kesemua individu yang ditahan itu berusia di antara 21 hingga 69 tahun, manakala 3 pelanggan lelaki warga tempatan turut dikenakan notis untuk hadir memberi keterangan. Menurut Datuk Seri Khairul Zaimi, berdasarkan risikan premis tersebut, dikunjungi pelanggan yang terdiri daripada warga tempatan dan asing menggunakan pakej perkhidmatan seks dengan harga RM200 sehingga RM270 bagi tempoh 45 minit. Sementara itu, bagi servis out-call pula, pelanggan perlu membayar RM950 bagi langgangan bermula pada pukul 10 malam sehingga pukul 7 pagi. Pelanggan perlu memilih wanita yang ingin dilanggan dengan membuat tempahan terlebih dahulu melalui laman web atau aplikasi Telegram. Katanya lagi, hasil pemeriksaan lanjut di premis berkenaan turut menemui sejumlah kondom dan cecair pelincir bagi terjual layanan seks. Khairul Zaimi berkata, kesemua tahanan akan ditempatkan di Depot Imigresen Bukit Jalil bagi siasatan mengikut Akta Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan menasihatkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman agar lebih berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan di media sosial berhubung kesnya di mahkamah. Hakim Muhammad Zaini berkata bekas menteri belia dan sukan itu perlu membezakan kedudukannya sebagai ahli politik dan sebagai tertuduh ketika mengeluarkan kenyataan. Menurut Hakim Muhammad lagi, beliau memahami kesusahannya tetapi Syed Saddiq tidak boleh mencampur adukkan semua sebagai seorang ahli politik dan tertuduh. Beliau juga pasti dari semasa ke semasa Peguam Ahli Parlimen Muar itu akan dapat menasihatinya tentang apa yang boleh berhubung hantaran di media sosialnya. Hakim berkata demikian dalam prosiding sebutan kali pertama kes itu di Mahkamah Tinggi hari ini. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wan Syarudin Waladin mengingatkan tertuduh supaya lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan berhubung 4 pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan wang sumbangan yang dihadapinya dalam media sosial. Wan Syarudin menasihatkan Syed Saddiq agar tidak mengeluarkan kenyataan untuk mempertahankan dirinya berhubung kes dihadapinya di dalam Facebook sebelum perbicaraan bermula. Peguam Gobin Sindio yang mewakili Syed Saddiq berkata anak guamnya perlu diberi ruang yang lebih fleksibel bagi menjelaskan kepada orang ramai yang ingin mengetahui mengenai kes yang dihadapinya di mahkamah. Namun peguam itu mengambil maklum mengenai teguran hakim berkenaan. Terdahulu Syed Saddiq 29 tahun mengekalkan pengakuan tidak bersalah terhadap pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan wang sumbangan untuk kempen Pilihan Raya Umum ke-14 PRU14. Pertuduhan dibacakan semula di hadapan Hakim Muhammad Zaini berikutan mahkamah membenarkan permohonannya untuk memindahkan kes berkenaan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi pada 25 November tahun lepas. Siasatan berhubung kes gangguan seksual membabitkan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Johor terhadap seorang wanita ahli sebuah parti politik akan dilengkapkan minggu ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, setakat ini beberapa individu termasuk Adun serta wanita berkenaan sudah dipanggil bagi memberi keterangan untuk melengkapkan siasatan berkaitan dakwaan itu. Menurut beliau, setakat ini siasatan masih dijalankan dan beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan berhubung kes tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor hari ini. Isnin lepas, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora mengesahkan menerima laporan polis dibuat wanita berusia 26 tahun itu di Balai Polis Kota Tinggi. Sebelum ini, tular mengenai gangguan seksual seorang mangsa dipercayai ahli sebuah parti politik di Johor
Johor yang mendakwa telah beberapa kali diganggu secara seksual oleh Adun terbabit. Bagaimanapun, Adun berkenaan telah menafikan dakwaan itu dan menyatakan ia satu konspirasi politik, fitnah serta cubaan untuk menjatuhkan maruahnya sebagai ahli politik. Ribuan pengguna Pening Smart Parking PSP mengalami gangguan termasuk baki yang dipaparkan berbeza dengan jumlah baki sebenar sejak awal pagi tadi. PSP dalam satu kenyataan di Facebook berkata, pihaknya kini sedang menghadapi beberapa isu teknikal dan pasukannya sedang meneliti isu terbabit. Selain itu, PSP juga meminta pengguna supaya tidak bimbang berhubung baki e-wallet yang dipapar RM4.40 dalam aplikasi tersebut. PSP yang memohon maaf atas kesulitan tersebut juga berjanji akan menyelesaikan isu teknikal itu secepat mungkin dan e-wallet pengguna kekal selamat dengan baki asal. Terdahulu, laman Facebook PSP dibanjiri aduan pengguna mengenai masalah berkenaan yang mendakwa aplikasi mereka menunjukkan baki RM4.40 sehingga menyebabkan sukar membuat pembayaran parkir dan bimbang dikenakan tindakan saman. PSP adalah inisiatif kerajaan negeri terhadap sistem parkir berdasarkan aplikasi telefon pintar di bawah Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai yang diperkenalkan sejak 2019. Seterusnya, kenyataan Ketua Penerangan PKR Dato' Sri Samsul Iskandar Muhammad Akin yang mempersoalkan jumlah graduan Doktor Falsafah keluaran Universiti Putra Malaysia UPM dalam konvensyen pada tahun ini adalah mengelirukan dan tidak tepat. Pusat Strategik dan Perhubungan Korporat UPM dalam kenyataan berkata, kaedah pengajian Doktor Falsafah di UPM melebihi syarat minimum Agensi Kelayakan Malaysia MQA bagi memastikan kualiti graduan yang dihasilkan sentiasa dijaga dengan baik. Menurut UPM, jumlah graduan PhD yang dikeluarkan universiti itu merupakan bilangan yang lazim dikeluarkan oleh Universiti Penyelidikan. Katanya ini selari dengan amalan terbaik universiti terkemuka dunia di mana enrolment pelajar PhD merupakan indikator kecemerlangan sesebuah universiti. UPM sebagai salah satu universiti penyelidikan di Malaysia tidak ketinggalan dalam terus menyumbang meningkatkan penyelidikan dan mengeluarkan modal insan yang berilmu dan berkualiti tinggi. UPM turut menolak dakwaan Samsul Iskandar kononnya universiti terkemuka dunia hanya mengeluarkan tidak lebih daripada 20 graduan setahun. Menurut UPM, dakwaan tersebut adalah tidak benar kerana berdasarkan maklumat dari laman web rasmi Massachusetts Institute of Technology MIT pada tahun 2020 telah mengeluarkan 563 graduan PhD, manakala Harvard University telah mengeluarkan 572 graduan PhD. Dari segi ranking dunia, MIT berada pada kedudukan pertama, manakala Harvard University berada pada kedudukan kelima dalam QS World University Ranking 2022. UPM juga menegaskan jumlah graduan PhD bagi convocation kali ke-44 bagi kohort pelajar 2020 merupakan hasil pengajaran, pembelajaran dan pendidikan yang berkualiti tinggi serta telah dinilai di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ia bagi menjamin kualiti sebagai bukti pendidikan tinggi di Malaysia adalah diiktiraf dan setaraf dengan amalan di peringkat antarabangsa. Masalah ekosistem di tapak pelupusan sampah di Pulau Burung telah berlarutan sejak 2015 sebelum kemuncak kebakaran besar-besaran baru-baru ini hingga mengakibatkan pencemaran udara. Keadaan itu mencetuskan kebimbangan Sahabat Alam Malaysia SAM. Setiausaha SAM S. Magiswari berkata situasi tersebut telah mengakibatkan ramai penduduk terpaksa berpindah dan pihaknya telah berulang kali mengetengahkan isu itu kepada kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT namun tiada tindakan. Jelasnya Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP juga pernah mengeluarkan kenyataan bahawa syarikat pengendali pelupusan sampah itu melanggar pelbagai peraturan yang ditetapkan namun ia masih berjalan sehingga hari ini. Tetapi kami rasakan tindakan yang diambil tu memang macam mereka anggap isu ni adalah remeh. Kita juga pernah dapat jawapan daripada salah satu jabatan kerajaan yang menyatakan mereka tidak dapat satu bukti yang konklusif yang tapak operasi ni yang menyebabkan pencemaran tersebut. Jadi kalau kita dapati, jadi mereka rasa yang ni bukannya adalah satu isu yang remeh, mereka tidak ambil tindakan. Sampai sekarang telah menjadi insiden kebakaran yang menjejaskan kesihatan masyarakat.
Tambah Maggiswari, pengoperasian di tapak pelupusan sampah itu perlu dinaik taraf bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang. Selain itu, kerajaan negeri juga perlu tegas dalam isu pengasingan sampah secara sistematik bagi mengelakkan penghasilan toksik berbahaya. Tegas beliau, sekiranya tindakan itu gagal dilakukan oleh kerajaan negeri, penutupan operasi perlu dilakukan kerana dibimbangi akan terus menjejaskan kesihatan penduduk sekitar dalam masa jangka panjang. Terdahulu, seramai 400 penduduk diarahkan berpindah ke Pusat Pembinaan Sementara PPS susulan kawasan berkenaan berdepan masalah pencemaran udara akibat kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burung sejak 12 Januari lalu. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Daerah Seberang Perai Selatan SPS turut mengulas situasi kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burung yang berlarutan sejak 12 Januari lalu. Chow Zi Lun meminta penduduk sekitar daerah SPS hadir segera ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya berdepan simptom sakit kerongkong, sesak nafas serta pedih mata. From 12 January onwards, that is our case definition. The onset of symptoms, if started from 12 onwards, we will consider that related to haze. So, whoever go to the doctor, they must complain. When they complain about symptoms, they must tell when is the onset and where is the locality of the home. So then the team will put into the data in the dashboard for monitoring purposes. So, as it stands today, 337 and majority are upper respiratory tract infection. Again, the most important thing is all 100% outpatient. There's no admission to hospital. Of course, Hospital Sungai Bakap also contribute to the data. No admission and there's no death following this incident. Seterusnya, dua lelaki yang melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Kampung Gaung Pasir Mas semalam kini diburu polis. Ketua Polis Daerah Pasir Mas ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir berkata, suspek telah melarikan diri ke dalam semak dan gerakan mencari sedang giat dijalankan. Terdahulu, tular rakaman video salah seorang suspek yang melarikan diri dalam kejadian jam 1 tengah hari itu sedang dikejar oleh anggota polis trafik. Sebelum kejadian, ujarnya anggota polis trafik itu sedang membuat penugasan di lokasi dan telah menahan sebuah proton persona yang dinaiki 3 lelaki. Ketika menahan kenderaan itu, ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 37 tahun memberi kerjasama. Namun selepas diarahkan berhenti di bahu jalan, kenderaan terbabit terus memecut laju. Salah seorang suspek pula melarikan diri ke dalam semak berhampiran. Muhammad Nasaruddin berkata polis berjaya menahan suspek berusia 37 tahun dan telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Dua lelaki iaitu pemandu Muhammad Afiq Saidi 21 dan suspek yang berlari sambil dikejar anggota polis itu dikenali sebagai Muhammad Naim Azmi beralamat di Kampung Lalang Pepuyu, Tanah Merah masih gagal dikesan. Tambahnya, hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek yang ditahan mendapati positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai 4 rekod kesalahan lampau termasuk berkaitan dadah. Tegasnya lagi, suspek yang melarikan diri sudah dikena pasti dan polis akan membuat tangkapan ke atas lelaki itu dengan kadar segera untuk siasatan mengikut Seksyen 26/2 Akta Polis. Acara makan besar pada malam sambutan Tahun Baru Cina awal bulan depan dibenarkan kepada semua masyarakat Tionghoa pada tahun ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Halimah Muhammad Sadiq berkata, bagaimanapun jamuan itu hanya dibenarkan kepada keluarga terdekat sahaja tanpa melibatkan orang luar. Bercakap dalam sidang media berkaitan prosedur operasi standard SOP sempena Tahun Baru Cina 2022 di Putrajaya hari ini, beliau bagaimanapun berkata sebarang majlis rumah terbuka bagi perayaan tersebut tidak dibenarkan. Katanya hanya majlis resepsi Tahun Baru Cina dibenarkan untuk dianjurkan, bagaimanapun hanya di ruang tertutup dan melibatkan jemputan yang terhad. Kebenaran juga menurut beliau diberikan dengan kapasiti 50% ruang dan mesti mengamalkan penjarakan fizikal.
dalam sidang media yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong itu bila berkata persembahan tarian singa dan naga dibenarkan dan tertakluk kepada SOP industri kreatif. Selain itu, turut dibenarkan adalah upacara sembahyang khas diadakan pada 1 dan 2 Februari ini di rumah ibadat dengan mengikut SOP pembukaan rumah ibadat dalam Pelan Pemilihan Negara PPN Fasa 4. Sembahyang khas masyarakat Hokkien pada 8 dan 9 Februari dan sembahyang Cap Gomeh pada 15 Februari dan juga dibenarkan mengikut SOP pembukaan rumah ibadat selain Islam. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.